Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azizur Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 8 Julai. Pentarafan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia bukti ekonomi negeri ini berada di landasan yang betul. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dengan pembangunan sumber industri utama seperti pelancongan, pertanian dan pelbagai lagi ekonomi baharu, tidak mustahil ekonomi Sarawak dilihat berkembang. Dan yang penting adalah konektiviti kita, infrastruktur, bekalan air, bekalan elektrik yang sekarang sedang kita laksana dengan giat. Bermakna pada tahun 25-26, apabila siap infrastruktur, rakyat akan dapat menggunakan talent untuk mengangkatkan lagi pendapatan mereka masing-masing mengikut keupayaan mereka. Datuk Petinggi Abang Johari ditemui media selepas perasmian Masjid Al-Malik di Uni Garden, Kota Semerahan. Beliau diminta mengulas akan pentarafan Bank Dunia yang mengkelaskan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi baru-baru ini. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri melahirkan rasa bangga dengan pengiktirafan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi seperti yang diiktiraf oleh Bank Dunia. Dalam satu kenyataan ringkas, beliau memberitahu kejayaan ini mencerminkan usaha dedikasi rakyat Sarawak. Katanya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah bekerja keras meningkatkan ekonomi negeri dengan meneroka aktiviti ekonomi baharu berdasarkan kekayaan sumber di Sarawak. Datuk Seri Nancy yang juga ahli Parlimen Santubong menegaskan satu faktor utama menyumbang kepada pencapaian tersebut ialah kestabilan politik di negeri ini. Perkara ini telah menanam keyakinan kepada pelabur, tempatan dan antarabangsa. Menurut beliau, hakikat bahawa Sarawak telah dipilih sebagai lokasi untuk pelbagai acara antarabangsa menunjukkan kepercayaan dan minat orang ramai bukan sahaja dari Semenanjung Malaysia tetapi dari seluruh dunia. Semalam, pakar ekonomi utama Bank Dunia Apurva Sanghi menerusi capaian di Twitter berkata, Sarawak kini merupakan salah sebuah negeri berpendapatan tinggi. Kenderaan berat dengan muatan lebih merupakan antara punca kerosakan Jalan Simpang Bakun ke Empangan Bakun di Bintulu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi mendedahkan kenderaan lebih muatan yang sering menggunakan laluan tersebut menjadi cabaran utama dalam usaha menyelenggara jalan sepanjang 128 km itu. Sehubungan itu, beliau merayu syarikat pengendali kenderaan berat membawa muatan seperti sawit, balak dan baja memberi kerjasama bagi memastikan jalan berkenaan selesa dan selamat untuk pengguna jalan. Pihak penguatkuasa berkaitan juga diminta untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi mengatasi masalah tersebut. Kesukaran memperoleh bekalan premix merupakan cabaran dalam memperbaiki laluan tersebut. Ini ditambah dengan usia jalan itu yang telah melebihi 20 tahun dan dikategorikan sebagai telah luput menyebabkan jalan yang dibaiki cepat rosak. Datuk Seri Alexander menyatakan demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan ke laluan Jalan Simpang Bakun ke Empangan Bakun di Bintulu yang mengalami kerosakan kritikal sepanjang 7 km. Beberapa tindakan segera telah diambil konsesi Jalan Persekutuan bagi penyelesaian jangka pendek menangani masalah jalan berlubang dengan melakukan penampalan jalan dan sebanyak 762 kerja tampalan telah dilaksanakan di laluan tersebut bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. 3 arahan kerja berjumlah RM6 juta telah dikeluarkan bagi kerja pembaikan turapan jalan yang rosak teruk berpunca daripada kelemahan struktur pavement. Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan penyelenggaran rutin bagi laluan tersebut dengan anggaran peruntukan sebanyak 4 juta setahun, manakala sebanyak 17.8 juta telah diperuntukkan untuk kerja-kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement dari 2018 hingga 2023. Kementerian tersebut juga sedang menunggu kelulusan bagi projek menaik taraf dan pemulihan Jalan Bakun yang telah dipohon dalam Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-12 tahun 2024. Skop utama projek ialah menaik taraf jalan tunggal 2 lorong 2 halas sepanjang 128.46 km dengan piawai R3 Jabatan Kerja Raya.
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS bakal memberi fokus terhadap penerbitan filem pendek dan dokumentari sebagai salah satu langkah membangunkan lagi industri perfilman negara. Pengerusi FINAS Datuk Kamil Ahmad Datuk Muhammad Osman berkata, kali itu FINAS bakal menyaksikan beberapa penyelarasan semula dari aspek program dan dana untuk memberikan galakan kepada mereka yang berminat dalam penerbitan filem pendek serta dokumentari. Okey, sekarang ni masih lagi dalam stage cadangan. Kita nak tengok bagaimana dana ni boleh digunakan untuk menggalakkan lagi ramai orang buat short film ataupun dokumentari. Sebab untuk kami ini adalah langkah pertama sebelum you buat filem cereka. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan bengkel perfilman sempena Festival Filem Pendek Anjuran Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Samarahan. Datuk Kamil memuji usaha UNIMAS mengembangkan industri perfilman melalui silibusnya yang melibatkan pelbagai disiplin di bawah Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Ia selari dengan misi FINAS untuk menjadikan industri perfilman sebagai jentera menjana ekonomi negara dan bukan lagi hanya sekadar hiburan semata-mata. Festival yang memasuki edisi ke-19 itu merupakan festival filem pendek yang terlama di Malaysia. Ia merupakan hasil kolaborasi dengan beberapa organisasi kebudayaan terkenal termasuk Yayasan Jepun Kuala Lumpur. Selain bengkel filem dan seni, turut diadakan program penayangan filem khas secara percuma yang dibawa dari Jepun, Amerika Syarikat dan Asia Tenggara. Persekutuan Pelancongan Sarawak STF memberi jaminan masalah bekalan air di Taman Negara Bako di Kuching akan selesai dalam tempoh 2 minggu lagi. Presiden STF Audrey Wan Ulok berkata, perkara tersebut dimaklumkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC Zulkifli Muhammad Atun dalam pertemuan bersama pihaknya Khamis lepas. Jelas Audrey, ia satu perkembangan positif kepada industri pelancongan negeri memandangkan kawasan tersebut merupakan salah satu tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Sepanjang Jun hingga Disember tahun lepas, Taman Negara Bako merekodkan kehadiran 30,000 pelawat dari dalam dan luar negara sebelum ia ditutup untuk kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan kemudahan. Audrey menyatakan demikian di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau berterima kasih kepada Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Gerard Rentap Jabu serta Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak kerana membantu menjayakan rumah terbuka Gawai Daya STF di Betong pada 9 hingga 11 Jun lalu. Program tersebut berjaya menarik penyertaan 2,000 pengunjung dan 40 pempengaruh media sosial dari dalam dan luar negara. Angkatan Pertahanan Awam APM Sarawak merancang untuk menyediakan perkhidmatan penyelamatan di pantai-pantai utama negeri ini menerusi penubuhan pasukan penyelamat pantai. Timbalan pengarahnya Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Raja Muhammad Al-Hakim Raja Jaafar Raja Yaakob mendedahkan perkhidmatan yang penting itu bagi menyediakan bantuan kecemasan akan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negeri. Pada masa ini, perkhidmatan pasukan penyelamat pantai APM telah ditubuhkan di Pantai Damai Kuching, Pantai Luar Esplanade Miri dan Pantai Teluk Melano yang ditubuhkan tahun ini. Kita juga bercita-cita untuk menubuhkan tim lifeguard ataupun penyelamat pantai di kawasan Pantai Belawai dan juga di kawasan Bintulu, Tanjung Batu. Kerana lokasi tersebut pun kita lihat walaupun tempat tersebut bukan kawasan pantai umum tapi ada kes-kes kelemasan berada di situ. So ada keperluan untuk kita menubuhkan pasukan untuk menyelamat di pantai lah. Dan insyaAllah kita punya harapan pantai-pantai utama di Sarawak kita akan cover lah. Tapi kita mula dengan perlahan-lahan lah. Ke arah penubuhan pasukan tersebut, beliau menjelaskan anggota APM disediakan dengan latihan asas renang dan kelemasan di air selain menyertai pertandingan penyelamatan untuk memantapkan kemahiran dan pengetahuan.
Timbalan pengarah itu ditemui pada majlis penyerahan bendera Sarawak kepada kontijen APM Sarawak yang menyertai Civil Defence Lifeguard Challenge peringkat kebangsaan yang berlangsung di Port Dickson, Negeri Sembilan bermula hari ini hingga 10 Julai. Penyerahan bendera kepada pengurus pasukan Kapten Pertahanan Awam Madihi Habib yang mengetuai 20 orang anggota APM Sarawak yang menyertai 7 jenis pertandingan meliputi Beach Sprint Relay, Beach Flag, Run Swim Run, Southboard Relay, Rescue Tube Race, Rigid Inflatable Boat Race dan Ocean Endurance. Civil Defence Lifeguard Challenge kali ini merupakan edisi kedua selepas pertama kali diadakan pada 2019 di Langkawi yang menyaksikan Sarawak muncul juara keseluruhan. Guru-guru perlu diberikan pendedahan dan kesedaran berkaitan pencegahan kebakaran bagi memastikan keselamatan di sekolah. Menyedari hakikat itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak berusaha sedaya upaya meningkatkan kesedaran dalam kalangan guru dan pelajar termasuk memberikan ceramah dalam bahasa Mandarin. Pengarah JPBM Sarawak Datuk Khairuddin Rahman berkata, ceramah dan latihan keselamatan kebakaran di sekolah menggunakan bahasa Mandarin dapat meningkatkan kefahaman guru sekaligus membolehkan mereka bertindak dengan pantas jika berlaku kebakaran. Beliau berkata demikian pada perasmian Children Fire Safety Champion bertempat di SJKC Chunghua di Bintulu. Dalam pada itu, Yayasan Farley telah menyumbang sebanyak 25 unit alat pemadam api kepada 5 sekolah berkenaan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Sabtu 8 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ismail dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani.